ketiga Islam, maka tiada sah wuduk orang kafir. Kerana wuduk itu ibadat yang berkandak kepada niat. Dan kafir itu bukan ahlinya. Ketiga. Yang ketiga daripada syarat-syarat bagi sah wuduk. Yang mana syarat-syarat bagi sah wuduk ada kesemuanya 11. Maka di sini yang ketiga ialah syaratnya nak sah wuduk itu ialah beragama Islam. Maka fahamnya maka tiada sah wuduk orang kafir. Orang kafir tiada sah mengambil wuduk. Kenapa tidak sah? Kerana wuduk itu ibadat yang berkandak kepada niat. Kerana wuduk itu suatu ibadat yang berkandak kepada niat. Jadi wuduk itu ialah suatu ibadat yang mesti kena ada niat. Dan kafir itu bukan ahlinya ahli niat. Dan kafir itu bukan ahlinya ahli niat. Jadi dengan sebab ada kekufuran dia tu menegah daripada sah niat. Jadi Islam itu syarat bagi nak sah niat. Islam itu syarat bagi nak sah niat. Dengan maknanya tak terima niat bagi orang kafir. Selama mana dalam agama kafir dia, maka selama tu niat dia tidak sah. Walaupun niat dia tu kena dengan cara yang kita niat sekalipun, tetapi tidak sah, tak terima. Padahal wuduk ini suatu ibadat yang berkandak kepada niat. Dengan sebab wuduk itu ialah ibadat badaniyah. Ya, ibadat semuanya ibadat badaniyah, mana jenis ibadat yang kita guna badan kita untuk jadi ibadat, maka semua ibadat badaniyah itu berhajat kepada niat kesemuanya. Seperti sembahyang, seperti puasa, maka itu berkandak kepada niat kesemua. Maka pada halnya orang kafir tidak sah niat. Lalu tu wuduk tu tidak sah bagi orang kafir. Keempat, mumayyiz. Syarat yang keempatnya ialah mumayyiz. Maka tiada sah daripada kanak-kanak yang tiada mumayyiz. Maka tiada sah wuduk. Maka tiada sah wuduk daripada kanak-kanak yang tiada mumayyiz. Mana kanak-kanak yang belum tamyiz itu tidak sah, wuduk dia tidak sah. Dengan sebab apa? Dengan sebab niat bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz itu tidak sah juga. Jadi maknanya dia sekurang-kurangnya nak bagi sah niat sah wuduk itu ialah sudah bertamyiz. Walaupun belum balik sekalipun, tetapi sudah jadi tamyiz, sudah jadi mumayyiz, maka sahlah wuduk. Dia katanya maka tiada sah daripada kanak-kanak yang tiada mumayyiz. Tiada sah wuduk sebab wuduk ni macam tadi berkandak kepada niat. Maka kanak-kanak yang belum tamyiz tidak sah niat. Maka arti tamyiz itu tahu beza antara baik dan jahat. Maka arti tamyiz itu tahu beza antara baik dan jahat. Baik dan jahat. Mana benda yang baik, benda yang jahat, benda ada faedah, benda yang tidak ada faedah, benda suci, benda cemar. Dia tahu berbeza. Seperti tahu makan sendiri dan minum dan bersuci sendirinya. Begitu dah. Nak tahu katanya kanak-kanak seorang kanak-kanak ni dah tamyiz ke tidak,
dia dapat tahu berbeza di antara benda baik. Baik di sini maknanya benda yang ada manfaat bagi dia, benda yang ada maslahat bagi dia tu, itu dikatakan benda baik. Dan benda jahat, jahat tu bukan makna jahat macam zalim, bukan begitu dah. Maknanya kotor, masuk dalam jahat. Memberi mudarat seperti memberi mudarat, memberi jatuh dalam sakit demam dia, maka dia tahu. Seperti setengah-setengah kanak-kanak tu dia tahu katanya apabila dia tu kena najis masalan, dia qada hajat, dia kena basuh, sebab tak basuh tu masuk dalam jahat, begitu dah. Kalau dia kencing, dia kena basuh. Kalau nak makan nasi, dia nak basuh tangan, begitu maknanya dia tahu antara baik dan jahat. Jadi nak makan nasi tak basuh tangan tu masuk dalam jahat, lebih kurang tu begitu dah. Seperti tahu makan sendiri, dia boleh makan sendiri, dan minum boleh minum sendiri, tak payah ibu bapa suap dah lah. Dan bersuci sendiri sekiranya kalau dia qada hajat, dia boleh menyucikan dengan hajatan dia tu sendiri, maka itu kanak-kanak tu dah tamyiz. Maka kita nak itu tamyiz tu tidak disakatkan dengan umur. Hanya terpulang kepada pandai berbeza ke tidak pandai berbeza. Itu masalah dianya. Demikianlah disyaratkan dia pada segala ibadat yang lain daripada wuduk. Demikianlah disyaratkan dia akan memayyiz pada segala ibadat yang lain daripada wuduk. Sembahyang pun sama. Sembahyang pun sama, berkandak kepada memayyiz juga. Puasa pun sama. Malaikan kanak-kanak, malaikan wuduk kanak-kanak, kerana hendak tawafkan dia, maka sahlah walinya mengambil wuduk baginya. Jadi asalnya wuduk bagi kanak-kanak yang tidak memayyiz tidak sah. Tidak sah. Dan semua segala ibadat tu tidak sah ke semua kalau tidak memayyiz. Daripada di sini kita tak boleh ikutlah. Kalau seorang kanak-kanak tu dia masih belum memayyiz, kalau dia jadi nak ambil dia jadi imam solat tu tak boleh. Sebab dia belum tamyiz, sebab sembahyang dia tidak sah, wuduk dia tidak sah. Malaikan pada suatu masalah saja wuduk kanak-kanak tu disahkan. Ialah dia katanya malaikan wuduk kanak-kanak kerana hendak tawafkan dia, maka sahlah walinya mengambil wuduk baginya. Malaikan kanak-kanak yang belum memayyiz. Kemudian kita nak bawa dia tawaf pada Baitullah lah. Kita nak bawa dia tawaf pada Baitullah. Boleh kita nak ambil wuduk bagi dia. Walaupun belum tamyiz lagi sekalipun, tapi sah. Tapi yang mengambil wuduk tu ialah walinya, ibu bapa dia lah, orang yang bawa dia nak tawaf tu lah, boleh nak ambil wuduk untuk dia. Jadi kalau kanak-kanak anak kita masalan, atau cucu kita masalan, kita nak bawa dia tawaf, boleh. Boleh. Tapi cara tawaf tu sama dengan cara kita lah, maknanya kena beri sebelah kiri kepada Baitullah tu. Maka kalau nak bagi senangnya, kita bawa beg kalau kanak-kanak kecil tu, kita bawa beg yang letak di depan. Jadi dada dia sama dengan dada kita, jadi kita berjalan bersama dengan dia tu, dia boleh jadi tawaf bersama dengan kita. Maka maklum bahawasanya syarat bagi nak sah tawaf tu ialah ada wuduk. Syarat bagi nak sah tawaf tu kena ada wuduk, maka kita ibu bapa ni lah bawa dia ambil wuduk, kita basuh muka dia, kita basuh tangan dia, kita sapu kepala dia, kita basuh kaki dia. Jadi kita kesemualah. Dan
segala perbuatan wuduk tu maknanya ibu bapa lah yang mengerjakan. Bukan kita serah kepada dia tu basuh kalau walaupun dah besar dah sikit sekalipun. Jadi kita lah basuh muka bagi dia supaya meratakan basahan muka, kita basuhlah tangan dia, kita sapu kepala dia, kita basuh kaki dia. Kemudian boleh kita bawa untuk bertawaf. Sebab dia kanak-kanak yang belum memayyiz, boleh kita nak bawa dia mengerjakan haji, boleh kita nak bawa dia mengerjakan umrah. Boleh. Tapi kalau kita bawa dia mengerjakan umrah dan haji, maka sah lah. Umrah tu sah, haji tu sah. Tetapi apabila dia balik tu, dia kena buat lain. Jadi maknanya haji yang kita bawa anak kita buat haji, atau kita buat umrah, kita bawa anak kita buat umrah, maka haji dan umrah tu sah. Tetapi tidak memadai daripada haji Islam. Sebab haji Islam tu syarat nak memadainya ialah akid dan balik. Jadi maknanya tanya pasal sah ke tidak, jawabnya sah. Tapi sah tidak jatuh pada haji Islam. Maknanya tak lepas lagi lah daripada rukun Islam ialah mengerjakan haji bagi mereka yang kuasa tu tak lepas. Cumanya sah. Maka cara nak ambil wuduknya, ibu bapa lah yang wali dia ialah ibu bapa ke atau nenek dia ke atau siapa saja yang bawa dia bertawaf saat itu, dialah yang basuh muka semuanya. Dan niat pun kita juga. Niat aku mengambil wuduk bagi ini kanak-kanak. Kita niat sebab dia tak pandai niat, niat dia pun tidak sah, maka kita basuh muka dia, kita niat wuduk ke dia. Aku ambil wuduk bagi ini kanak-kanak. Begitulah. Jadi pendekatannya semua masalah ibadat yang berhajat kepada niat kesemuanya tidak sah daripada kanak-kanak yang belum memayyiz. Sebab apa? Sebab tamyiz tu syarat bagi nak sah niat. Maknanya kalau tidak ada tamyiz, tidak sahnya. Maka wuduk, salat, apa semuanya tidak sah lah daripada kanak-kanak yang belum memayyiz. Malaikat satu masalah saja, wuduk kanak-kanak yang belum tamyiz, yang kita nak bawa dia tawaf. Nak bawa dia tawaf pada Kaabah, maka kita boleh nak ambil wuduk bagi dia. Kita basuh muka dia dan seterusnya. Tawaf tu tak kira lah tawaf apa-apa tawaf sekalipun. Tawaf rukun haji, rukun umrah ke, tawaf wida' ke, tawaf kudum ke. Boleh kita nak bawa anak kita tawaf. Untuk nak jadi tawaf tu, maka kita ambil wuduk lah bagi dia. Kelima, mengekalkan niat pada hukumnya. Dan maka jika putus niatnya seperti murtad atau meniatkan barang lain atau meniatkan barang yang lain seperti bersejuk atau menghilangkan daki atau memutuskan niat wuduknya, maka tiada sah wuduknya yang lagi tinggal. Maka hendak mentajdidkan niatnya pula yang lain daripada murtad. Adapun daripada murtad, maka batal wuduknya daripada awal. Syarat yang kelima, mengekalkan niat. Mengekalkan niat pada hukumnya, hukum mengekalkan niat. Maksud mengekalkan niat itu maknanya bukan katanya kita bagi ada niat semata tu sampai ke sudah, bukan maksudnya begitu. Jadi maknanya bukan maksud begini, saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil wuduk untuk niat sehingga sudah basuh kaki, bukan maksudnya begitu. Jadi memanglah kita niat pada ketika basuh muka saja. Kita niat wuduk tu, saja aku mengambil wuduk, saja aku mengangkat hadas, mengangkat hadas
dan sebagainya. Daripada cara-cara kita niat tu memanglah kita niat pada ketika kita awal basuh muka. Maka apabila kita niat pada awal basuh muka itu mesti dikekalkan niat, dengan maknanya jangan ada perkara yang memalingkan kita daripada niat. Jangan ada perkara yang memaling, yang mengubahkan yang mengubahkan kita daripada niat. Jadi kosakan kita jangan kosak kepada memutuskan niat. Sama juga dengan solat. Solat pun sembahyang setengah daripada syarat dianya mengekalkan niat. Kalau sembahyang pun syarat setengah daripada syarat nak sah solat tu ialah mengekalkan niat. Tapi bukan maksud katanya saja aku sembahyang kena ingat begitu straight sampai ke sudah solat, bukan makna begitu. Jadi memanglah kita niat solat tu kita niat pada ketika takbiratul ihram. Walaupun selepas pada takbiratul ihram itu dia lalai daripada keadaan dia solat sekalipun, ingat ke benda ni, itu tak menafikan niat. Maka maksud dengan kata mengekalkan niat, jangan kosak nak berhenti daripada solat. Itu memutuskan niat yang panggil. Tengah-tengah kita solat ada dengan suara telefon. Apabila dengar suara telefon tu, kita ingat dalam hati berhenti nak akak telefon. Kita berhenti, ingat dalam hati berhenti daripada solat. Ingat berhenti itulah memutuskan kekalnya. Dan juga masalah mengekalkan niat di dalam solatnya, daripada masalah mengekalkan niat di dalam solat, ini kita cakap bab solat untuk nak bagi gambaran dulu. Dia kita niat pada takbiratul ihram tu kita niat saja aku sembahyang. Mana kita nak buat nak mengerjakan solat. Nak mengerjakan perbuatan sembahyang. Maka kalau rokok sembahyang, kalau i'tidal pun i'tidal sembahyang, kalau sujud pun sujud sembahyang. Maknanya kalau kita sedang baca surah, masalan kita berdiri sedang baca surah, tiba-tiba kita kita tengok benda yang ada kat lantai, kita tunduk. Tunduk untuk nak ambil benda kat lantai. Jadi kosat kita tunduk tu untuk nak ambil benda di atas lantai. Apabila tunduk tu jadi rupa rokok, maka kita bagi memada dengan rokok jangan rupa begitu. Maka tidak memadai. Sebab apa? Sebab kita tunduk di situnya bukan tunduk sembahyang. Bahkan tunduk nak ambil barang, maka ambil barang tu maknanya menafikan niat. Tapi tidak membatal. Contohnya, kita sedang sujud masalah. Kita sedang sujudnya, tiba-tibanya ada macam binatang kecil, binatang bisa misalnya kita sedang sujud, tibanya kala ke masalah datang, kita pun terkejut bangun duduk. Maka bangun duduk kita tu bukan kerana kosak perbuatan sembahyang, sebab kita bangun duduk tu dengan setiap kejut nak lari daripada kala datang dekat dengan muka kita. Maka itu masuk di bawah katanya kita buat dengan tidak ada kosak dalam perbuatan solat. Maka itu tidak memadah. Kalau rupa begitunya mesti kita sujud balik. Maka mesti kita ulangkan sujud. Kita sujud balik, maka teruslah. Begitu juga pada masa kita rokok. Pada masa kita rokok, tiba-tiba sedang kita rokok tu terkejut dengan suara guruh ke masalah, terkejut dengan suara halitar masalah, kita pun jadi bangun berdiri. Apabila kita bangun berdiri, itu makna bangun berdiri kita tu bukan perbuatan solat. Bukan kerana jadi perbuatan solat, kerana kita terkejut. Maka itu kalau kita terus rokok, seruh sujud, maka batal solat. Sebab kita bangun i'tidal tu bukan kerana perbuatan solat. Bukan kerana kita terkejut. Maka rupanya begitu, apabila kita rokok terkejut pada suara halita ke masalah, maka kita jadi i'tidal, maka jadi berdiri dengan tidak kosak nak berdiri. Kosak nak i'tidal, maka mesti kita rokok balik.
Rakaat balik kita i'tidal. Dan terus. Begitu. Maka masalah wuduk pun begitu juga. Syarat dianya setengah daripada syaratnya mengekalkan niat. Dengan maknanya tidak ada perkara yang memutuskan niat, yang memalingkan kita daripada niat. Walaupun ketika selepas pada niat basuh muka itu dia lalai daripada niat sekalipun, tak mengapa. Jangan ada niat nak berhenti kemasalan. Jangan ada buat kerana lain daripada kerana ambil wuduk. Begitu. Jadi mengekalkan niat satunya jangan kita ingat nak berhenti daripada perbuatan wuduk. Sebab ingat nak berhenti daripada ambil wuduk, maka jadi putus akad tu. Dan jangan ada perkara dan jangan buat kerana lain daripada wuduk. Seperti tadi kita katanya kalau rokok tu kita bangun berdiri itu kerana terkejut. Maka jadi bangun berdiri itu bukan kerana perbuatan solat. Maka dalam wuduk pun sama. Kalau kita basuh tangan, kita basuh sapu kepala pun jangan ingat katanya ini perbuatan wuduk, jangan kerana lain. Kita tengok masalah dia. Mengekalkan niat pada hukum mengekalkan niat. Itu dikata pada hukum ni bukan nak cerita nak beritahu katanya mengekalkan niat tu pada hukum, maknanya bukan pada sunati, bukan pada hakikat. Kalau mengekalkan niat pada hakikatnya, pada sebenarnya kena kata saja aku mengambil wuduk, kena ingat begitu sepanjang masa lah. Dalam masa kita sementara nak sudah daripada basuh kaki itu saja aku ambil wuduk, kalau mengekalkan niat makna sebenarnya. Tapi pada hukum saja. Mengekalkan niat pada hukum dengan mana tadi? Dengan mana jangan ada benda yang memalingkan daripada niat. Maka jadi putus niat dengan murtad. Maka jadi putus niat dengan murtad. Maka jadi putus niat. Putus tu mana tak mengekal, tak jadi kekal niat. Maka jadi putus niat. Maka jika diputuskan niat seperti murtad. Maka jika diputuskan niat. Yang memutuskan niat itu seperti murtad. Dia murtad ni apa dia? Jadi kufur tu murtad kan? Murtad tu mana jadi kufur. Orang mukmin jadi orang kafir, berubah jadi orang kafir, itu mana jadi murtad. Maka murtad ni ialah jadi kufur. Maka kita maklum daripada syarat yang ketiga tadi. Ialah nak sah niat itu ialah orang Islam. Orang kafir tidak sah niat. Maka murtad satu bagai daripada kufur. Murtad tu ialah orang murtad, orang kafir. Orang murtad tu ialah orang kafir lah. Jadi maknanya apabila jadi kufur, sebab orang kafir bukan ahli niat. Maka apabila dia jadi orang kafir, maka dia dah bukan ahli bagi niat. Jadi maknanya sama dengan solat, sama dengan bab wuduk. Jadi kita katanya, masalahnya orang kafir bukan ahli bagi niat. Orang kafir tidak sah niat. Orang kafir kufur itu menafikan niat. Maka dalam perbuatan wuduk baik, dalam perbuatan solat baik, dalam masalah puasa pun sama. Jadi maknanya semenjak daripada awal solat sampai ke akhir solat, jangan ada benda yang menafikannya. Daripada awal wuduk sampai ke akhir wuduk, jangan ada benda yang menafikannya. Setengah daripada benda yang menafikannya apa? Jatuh jadi kufur, jadi murtad.
Sebab murtad bukan ahli niat. Maknanya apabila seorang itu dah awal-awal dia solat, awal-awal dia ambil wuduk, dia masih Islam lagi. Dia tak murtad lagi. Apabila tengah-tengah dia solat, tengah-tengah dia ambil wuduk, tiba-tibanya jadi murtad. Maka apabila jadi murtad, dah keluar dia daripada ahli niat. Dah keluar dia daripada kelayakan niat. Tak jadi ahli bagi niat. Maknanya, padahal wuduk dan sembahyang itu syaratnya kena berkekalan niat. Jadi maknanya apabila datang murtad pada tengah-tengah perbuatan wuduk, perbuatan sembahyang itu, maka membatalkan sembahyang. Sebab dia tu tak, macam katanya orang yang tidak niat. Sebab orang kafir bukan ahli niat. Apabila jadi kafir, maka bukan ahli niat lagi. Maka bukan ahli niat, maka mulai jadi murtad, mulai putus niat. Padahal syarat dianya nak mengekalikan niat. Apabila jadi murtad, murtad memutuskan niat. Bila. Satu, maka sekiranya kalau jadi murtad, maka batal wuduk dia sebab dah tak jadi ahli niat. Maka hukum dia di depan tu dia katanya, maka kalau orang tu jadi murtad, maka batal wuduk dia daripada awal tu lagi. Maka nak bagi apabila dia masuk Islam dengan masa sekejap, dia murtad sekejap. 5 minit dia masuk Islam balik. Apabila dia masuk Islam balik tu, maka dia kena nak solat tu, nak ambil wuduk, kena basuh muka lain. Kena mulai daripada awal. Itu depan dia cerita. Atau meniatkan barang yang lain daripada perbuatan wuduk. Lain daripada wuduk. Kita basuh tangan, kita bersapu kepala, tapi bukan qasad perbuatan wuduk. Contohnya, rupanya selepas pada kita basuh muka. Memanglah kita basuh tangan lah pula. Tetapi kita basuh tangan tu kerana nak menyejukkan tangan kita. Sebab berasa panas, berasa berpeluh sangat, kita basuh. Tapi basuh tu qasad nak bagi sejuk atau menghilangkan daki. Rupanya begitu. Maka itu tak dibilangi tu. Dengan basuh tangan, qasad nak basuh daki itu tak dibilangi. Walaupun selepas pada kita basuh, dah lepas pada basuh muka sekalipun, kita basuh tangan kita untuk nak basuh daripada daki. Maka itu tak dibilang kata basuh tangan perbuatan wuduk. Sebab kita qasad lain. Contoh tadi dah. Kita sedang berdiri baca surah dalam solat, tiba-tibanya kita nampak benda yang terjatuh di atas lantai, kita pun tunduk nak ambil benda yang ada di atas lantai. Jadi kita tunduk tu bukan qasad nak rokok, kita qasad nak ambil benda di atas lantai. Maka tidak memadah kalau rokok dengan rupa begitu, sebab kita buat tu bukan perbuatan solat. Yang benda yang kita buat tu, kita tunduk tu bukan tunduk nak rokok, tunduk nak ambil benda di atas lantai. Begitu. Maka di sini pun demikian juga. Sekiranya selepas pada kita basuh muka, tengok kat tangan kitanya banyak daki. Banyak daki, banyak debu-debu, masalah kabut-kabut tu banyak. Maka kita basuh tangan kita. Tapi kita basuh tangan kitanya tujuan nak buang daki. Nak hilang daki. Maka itu tak memadai. Kena basuh lain untuk jadi perbuatan wuduk. Jadi kita basuh tangan kita tu bertujuan nak buangkan daki, nak menghilangkan daki, tak jadi perbuatan basuh tangan yang rukun wuduk. Sebab itu makna katanya mengeluarkan kita daripada mengekali niat juga. Cumanya dia tidak membatalkan wuduk. Jadi yang kita basuh kali pertama di atas qasad, di atas ingat nak menyucikan tangan kita daripada daki, itu tak jadi perbuatan wuduk. Tak jadi basuh tangan yang jadi rukun wuduk. Mesti kena basuh lain. Mesti kena basuh pula untuk jadi untuk jadi basuh tangan rukun wuduk. Gitu.
atau memutuskan niat wuduknya, atau memutuskan niat wuduknya. Maknanya dia memutus, maknanya tak nak ambil wuduk lah. Contohnya memutuskan niat, macam solat tu lah. Kita solat, tiba-tibanya ada tetamu datang. Ada orang datang, tekan loceng, maka apabila ada orang datang tu, kita ingat dalam hati, kita berhentilah solat. Sambut tetamu lah pula. Pada solat tu belum selesai. Solat belum selesai, apabila ada orang datang masalah, kita sedang sembahyang sunat masalah, maka apabila ada orang datang tu, kita pun ingat dalam hati, berhentilah solat kita ni. Aku berhentilah solat. Kita sambut tetamu lah pula. Maka apabila niat berhenti itu, pada maknanya kita memutuskan niat. Maka batal. Maka apabila kita niat berhenti itu, maka batal. Dah batal lah solat. Kalau terus pun haram. Sebab kita dah membatalkan solat, maka tak boleh kita meneruskan. Walaupun ubah niat balik, kadang sambung balik. Sambung balik pun tak jadi dah. Kena nak solat tu, kena takbiratul ihram. Kalau nak terus solat tu, kena mulai takbiratul ihram balik. Maka di sini pun sama. Maka masalah tadi, satunya masalah murtad, yang keduanya masalah niat lain daripada perbuatan wudu, masalah ketiganya memutuskan niat. Tengok apa hukum? Maka tiada sah wudu yang lagi tinggal, maka hendaklah mentajdidkan niatnya. Maka dia katanya, maka tiada sah wuduknya yang lagi tinggal, mana yang ada lagi yang belum dibuat lagi itu tidak sah. Maka hendak mentajdidkan niat, ini membaharukan niat. Ingat katanya perbuatan wuduk balik boleh. Yang lain daripada murtad. Adapun padanya pada murtad tu, maka batal wuduk daripada awal. Seperti kata tadi. Jadi rupa tadi tu dia 3 rupa. Satunya masalah murtad. Masalah yang keduanya masalah meniat barang yang lain dari yang lain seperti bersejuk dan menghilang daki. Masalah yang tiganya memutuskan niat wuduk. Maka kita ambil satu-satu. Dia katanya adapun padanya pada murtad, pada masa murtad tu batal wuduk daripada awal. Jadi sekiranya kalau selepas pada tu dia masuk Islam balik, maka nak sambung boleh ke tidak? Tak boleh. Contohnya, dia sedang basuh tangan. Apabila tengah-tengah dia basuh tangan tu jatuh murtad. Apabila jatuh murtad tu maknanya wuduk dia batal daripada awal lagi. Mana basuh muka pun tak jadi. Maka apabila dia masuk Islam, selepas tu sekejap je, 2-3 minit dia masuk Islam balik. Maka hukumnya tak boleh nak sambung. Sebab dah batal daripada awal. Kalau sembahyang tu kena ulang balik. Kena mulai daripada takbiratul ihram lah. Begitu. Kemudian masalah meniat barang yang lain seperti bersejuk dan menghilangkan daki, maka itu ini tak payah kita buat apa, kita buat seterik lagi lah. Contohnya selepas pada kita basuh tangan, tu, dua-dua belah tangan kita dah basuh. Dan kita basahkan tangan kita. Kita celup tangan kita dalam air kolah, artinya kita basahkan tangan kita. Tiba-tibanya kita terasa gatal di kepala. Apabila kita rasa gatal di kepala, maka kita pun garu. Garu dalam jari kita dah basah. Apabila kita garu di kepala tu memang jadi kepala kita tersapuh. Tapi tersapuh kepala atas kosak nak sapuh kepala jadi rukun wudu ke tidak? Bukan. Kita nak garu sebab gatal. Maka jadi maknanya jadi sapuh kepala tu bukan bertujuan jadi rukun wudu ke tidak. Bukan jadi rukun wudu. Bukan jadi tersapuh kepala tu sebab kita nak gaul gatal saja. Itu maknanya kita kosak pada perbuatan lain pada perbuatan wuduk. Maka nak buat macam mana? Sapu seterik lagi lah. Kita ulangkan. Tak payah ambil daripada awal. Maknanya kita basahkan tangan kita sekali lagi dan sapu sekali lagi. Jadilah.
Jadi maknanya tersapuh dengan sebab kita garu gantar tadi tu tidak memadai. Sebab itu kita tak ada ingat nak lakukan perbuatan wuduk. Maka kita bahasa straight lagi, kita ingat katanya inilah sapuh untuk jadi rukun wuduk. Maka itu jadilah. Begitu. Dan masalah apabila kita kosak nak berhenti, contohnya kita ambil wuduk tu bukan kerana nak solat lah. Contohnya, tapi mana-mana wuduk lah. Tapi nak bagi mudah nampak gambaran dianya, masalah dianya, kita ambil wuduk. Apabila kita ambil wuduk setengah-tengah duk basuh tangan misalnya. Tengah-tengah duk basuh tangan, maka ada urusan yang penting, mesti kita pergi terus. Mesti tinggal perbuatan wuduk. Maka contohnya misalnya kita tengah-tengah ambil wuduk, dengan suara kata tolong, tolong masalah. Kita pun ingat, siapa minta tolong pula? Ada masalah apa tu? Kita pun ingat dalam hati, aku berhentilah wuduk. Pergi tolong orang lah. Maka sakat tu jadi putus niat. Apabila jadi putus niat, maka kita sudah pergi tengok, tak ada apa kali, kanak-kanak yang saja nakal saja. Maka apabila kita nak balik nak balik kepada sambung wuduk kita niat balik lah. Tapi tak payah kita basuh muka. Jadi kita ingat katanya, saja pun ingat katanya basuh tangan tu basuh nak rukun wuduk. Niatlah macam mana pun sekiranya bagi tahu katanya kita ni sambung kepada wuduk, jadi perbuatan basuh tangan kita ni ialah perbuatan wuduk. Tak payah kita ambil daripada awal. Tak payah kita kembali kepada basuh muka balik tu, tak payah sambung ya. Tapi nak sambung tu niat balik lah. Aku ambil wuduk, ingat begitu. Artinya aku sambungkan perbuatan wuduk, mana lebih kurang begitulah, untuk nak bagi tahu katanya kita ada kosak nak buat perbuatan wuduk balik. Maka itulah tiga masalah. Jadi maknanya dia tidak membatal dia, tapi kalau solat ni dia batal tu kena ambil daripada awal. Contohnya kita tengah-tengah solat tu bunyi suaranya dengan suara tolong, kita ingat katanya berhentilah solat, ada orang minta tolong. Apabila kita ingat berhenti tu, maka tak boleh lah. Dah batal, maknanya kalau nak solat tu mesti ambil daripada awal. Sebab tu kalau dalam masalah solat tu, kalau kita tidak memutuskan niat, maka solat kita tak batal. Walaupun kita berhajat kepada lari sekalipun, tidak batal solat. Contohnya kita solat, kita sedang solat, tiba-tibanya kita katanya ada seorang tu dia solat kat hutan masalah. Tiba tengah-tengah solat tu ada datang harimau masalah. Apabila datang harimau, boleh dia nak lari. Jangan niat nak berhenti solat lah. Jangan niat berhenti solat lah. Apabila tengok harimau datang dekat dengan dia tu, dia lari. Boleh nak lari tu tidak membatalkan wuduk. Walaupun lari itu perbuatan yang banyak sekalipun untuk nak selamatkan nyawa boleh. Tapi jangan niat nak berhenti lah. Jangan niat berhenti daripada solat. Maka apabila selamat, tak nak baca. Kalau kita lari walaupun untuk nak menyelamatkan diri kita, walaupun lari itu perbuatan yang banyak berturut-turut sekalipun tidak batal. Contohnya kalau seorang tu dia solat, kalau dia sedang solat dalam rumah masalah, tiba-tiba rumah dia tu terbakar, berlaku kebakaran, maka boleh juga dia nak lari. Lari untuk nak selamatkan diri daripada kena terbakar rumah. Maka jangan niat berhenti lah. Lari kepada mana saja pun boleh. Tapi janjinya syaratnya pada masa lari itu jangan pijak najis lah. Kalau lari-lari itu pijak najis, bersentuh dengan najis, itu tak boleh lah. Itu batal lah.
Tapi kalau kita lari itu, lari tak ada kena najis, tak ada kena apa, cari tempat selamat, terus kita sambung. Sebab tu, tak batal ke tak batal sebab nak selamatkan nyawa. Lagi pulanya kita tak ada kosak nak berhenti. Maka itu tak apa. Boleh. Begitu. Dia kalau kita sudah ambil wuduk, contohnya selepas pada ambil wuduk tu kita tengok ada kat lengan kitanya di mana tempat saja ada getah ke masalah. Contohnya kita ambil wuduk. Selepas pada kita dah basuh kaki, tengoknya ada macam getah kat sini. Di sini. Ada lilin ke, pendek kata benda yang menegahkan, menyampaikan ayat di sini. Padahal kita dah basuh kaki. Maka kita buang benda ni. Misalnya kata ada kat sini, kita tak perasan. Kita tak perasan. Ini ada getah di sini. Ada getah menoreh itulah. Jadi menegakkan sampai air di sini. Maka apabila kita tak perasan, ketika kita basuh tangan tu tak perasan, maka apabila pada kita basuh-basuh dah selesai daripada basuh kaki. Tengok-tengok apabila nak salat, kita tengok katanya di sini ada getah. Kita buang getah. Kita buang, basuh di sini saja. Sebab di lain tu dah basuh ke semua. Kita basuh tempat yang tak sampai itu saja. Dan basuh benda selepas, dan kita buat pula benda selepas pada tangan. Sebab apabila ada getah kat sini, maknanya kita di sini tak rata, maknanya belum selesai daripada basuh tangan. Apabila belum selesai daripada basuh tangan, sapu kepala tak jadi, basuh kaki tak jadi. Maka kita buang getah di sini, basuh di sini saja. Yang lain kita dah basuh, tak payah basuh dah. Kita basuh di sini tempat yang kita buang getah tu, artinya lilin ke masalah. Kita basuh di sini, kemudian sapu kepala, basuh kaki. Hingga seterusnya. Begitulah. Barangkalinya soalan tu, begitulah maksudnya. Saya pun tak baca hospital lalu. Kemudian syarat yang keenam ialah suci daripada haid dan nifas. Kita akhiri situ dulu. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin. Allahumma iftah lana